Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung poin yang ketiga tu, atau hikmah yang ketiga berkenaan dengan cerita rahib, pendeta rahib bin Buhaira, rahib Al-Buhaira Ar-Rahib itu. Walaupun cerita ni seperti yang saya sebut sebelum ini dipertikaikan oleh ulama, sama ada sanad dan matannya. Tak apalah, cuma kita baca juga di sini. Sebab dia, kalau kita ambil secara umum, misalnya Dr. Akram dia kata kalau kita ambil secara umum pun sebenarnya boleh kita buat pengajaran tu, tapi cerita itu sendiri tu tidak betul lah. Jadi tadi pun saya sempat juga rujuk dalam internet. Maknanya cerita ini sangat digemari oleh mustasyrikin, golongan orientalis. Sebab dengan, kalau kita terima cerita Buhaira Ar-Rahib ini, maka di situ ada satu kenyataan yang boleh dijadikan sebagai kemungkinan bahawa Nabi ini ada belajar daripada padri, daripada rahib. Kalau tak terima hak ni, dan saya sendiri pun tak terima sebenarnya ni, sebab masa saya belajar pun, mana guru saya telah sebut bahawa cerita ni bermasalah dari segi sanad. Itulah Abdul Rahman bin Hazawan tu tu perawi dhaif, dan matan dia seperti yang saya sebut sebelum ni sangat bermasalah. Tak apalah, cumanya dari segi kita baca jugalah sebab ada di sini. Jadi sebahagian orang Nasrani, mereka, muka surat itulah muka surat 79 sebahagian orang Nasrani mereka membuat komentar tentang pertemuan Buhaira dengan Nabi SAW. Yang mana kalau kita tengok dari yang ketiga ni pun ada beberapa kenyataan seperti yang saya sebut tadi. Misalnya di sini dia kata apa yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW setelah beliau diangkat menjadi Nabi adalah dia belajar talaqahu min Buhaira, dia belajar daripada Buhaira lah tu. Jadi wahyu dia sebut Quran itu sebenarnya hak dia cipta, dia buat sendiri berdasar pada pengajaran ataupun pengajian dia dengan Buhaira. Engkau dia jenis orang cerdik, ngaji sikit pun boleh banyak lalu dah. Seolah-olah begitu. Mana boleh sabit begitu. Kalau memang demikian, maka sepatutnya kita boleh katalah kepada puak-puak Nasrani zaman Nabi, kenapa kamu tidak menerima pernyataan Buhaira? Pernyataan Nabi yang mengatakan tentang kebatilan akidah Trinity itu, konsep tiga Tuhan itu. Dah kalau kamu kata ilmu Nabi daripada Buhaira, ke kamu ke Kristian juga, Buhaira itu ke padri. Sepatutnya kalau kamu percaya bahawa ajaran Nabi bawa ni berasal pada Buhaira, sepatutnya kamu kena percayalah kepada ma jaa bihir rasul tu, segala ajaran yang dibawa oleh Muhammad itu berkenaan dengan akidah Trinity, akidah mahwudz dzam, penghapusan dosa oleh padri, masuk dalam bilik kecil buat pengakuan, kemudian disahkan dosa itu telah terhapus. Itu kan salah satu konsep taubat kan dalam ajaran Kristian. Kamu kena terima. Cuma penghapusan dosa Nabi bawa ni mungkin ada tapi penghapusan dosa tu sama ya, cuma cara tu berbeza. Dan juga salib, doktrin yang dibawa ke oleh Muhammad daripada pendeta itu, bapa tak terima. Kenapa tidak terima? Penyalipan itu maksudnya itulah cerita Nabi Isa itulah kena salib itu. Tapi Nabi sebut dalam bentuk lain, tidak disalib, diangkat ke langit. Terimalah. Kalau kamu terima ajaran yang Muhammad bawa ni daripada Buhaira, mana boleh kata begitu. Baik, kenapa orang Nasrani pada hari ini tidak menerima pernyataan daripada pihak mereka sendiri, Buhaira ke padri dia? Sepatutnya dia terimalah tentang kebatilan akidah mereka, sebagaimana yang Allah berfirman
dalam ayat 72 suratul Maidah. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata. Hak ni tak nati dia i'tiqad, kata tak lidah. Mana dia akan kafir dengan kata-kata ni. Dia kata dalam hati dia tak kata saja dia sebut dia, bukan ngajar apa, bukan ayat kebatilan sebut gitu. Dengan maksud sebut tu. Kalau kita sebut ni dengan maksud nak menyatakan kebatilan tu. Tapi siapa dia kata gini, sesungguhnya Allah itu, mana Isa Al-Masih itu adalah juz'un minallah, satu juzuk daripada Tuhan. Tapi memang kalau kita baca dalam buku Kristian lah, 3 Tuhan tu bukan bermakna Isa ni lebih kuat daripada Father, Tuhan Father tu, tidak. Allah tu Tuhan asalnya, cumanya dia transfer ilahiyat tu kepada Nabi Isa dan juga kepada Maryam itu. Jadi 3 lah Tuhan tu. Tapi hak Tuhan kuat ni Tuhan Allah itu. Tuhan itulah Allah tu. Dia kata begitu. Siapa dia kata gini, memang kafir. Misalnya dia berlakon, kau dia jadi Kristian, lepas tu dia sebut gini, dia kata dalam hati tak boleh, dia jadi kafir juga tu. Dan juga firman Allah, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari 3 Tuhan. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan yang esa. Itu sahaja Tuhannya. Yang lain itu adalah Tuhan-Tuhan yang tidak layak untuk diberi sifat uluhiyah itu. Kalau memang perkata tersebut, Nabi sebut tu, kalau betul lah dia bersumber daripada Buhairah Ar-Rahib itu, maka kenapa kamu wahai Kristian tak terima? Sebab dia begini, kenyataan ni dulu pun ada dah, dia kata Nabi ni dia belajar dengan Buhairah tu lah. Ada tuduh begitu. Bahaklah ni pun ada, kalau kita tengok dalam internet memang ada mustasyrikin golongan orientalis pun kata begitu. Cumanya ulama kata baiklah kalau kita terima lah. Tak, dia berapa hari dia ngaji Buhairah? Sekali tu ya. Enggak sekali tu pun dia bukan pergi ngaji, pergi nego. Lepas tu tak ada ngaji pun klik lalu. Dah banyak ketemu boleh ilmu. Tak logik sudi setara mana kita teruk. Yang lah kau ngaji sejak kita teruk. Siapa boleh pala Quran 30 juzuk, 20 sekali ngaji sejak, siapa bawa 23 tahun ilmu tu. Tak menasabah. Kalau terima pun tak menasabah. Kalau tak terima, kalau guru saya tak terima senang hati kita, tak ada sah. Dia tak ada hanisa, tak boleh nak sabit lalu. Nabi jumpa dengan ahli agama dalam agama lain, tak ada hanisa. Baik, tak apalah, kukuk mana pun kita jelas dah cerita ni. Cuma kita pergi pada tajuk suruhnya Hilful Fudul. Hilful Fudul ni dia satu perjanjian, ataupun lebih tepat lagi, mana satu kita kata persepakatan, tahaluf dia panggil. Hilf ni makna tahaluf. Tempat kita ni ada tahaluf siasi, mana kita bersetuju dalam beberapa perkara, makna boleh sepakat dalam perkara hak setuju. Dia panggil tahaluf siasi. Hak ni pun sebab orang Arab jahiliah di antara Bani tu dengan kabilah ni dia ada tak belagangi, tapi kita ambil beberapa titik, beberapa poin yang kita sepakat, dia panggil tahaluf. Dia panggil hilful fudul. Makna perbuatan itu, persetujuan itu dipanggil tahaluf. Tu. Jadi hilful fudul ni satu tahaluf, satu tahaluf bahasa baru dia panggil MOU lah. Kalau dalam kitab-kitab baru ni panggil MOU, satu perjanjian persefahaman. Sama-sama kabilah-kabilah Quraisy. Ni cerita dia. Kita baca dulu, kemudian saya bagi sedikit huraian sebelum kita pergi kepada hikmah tu. Sebab kalau tengok dalam internet tu dia ada beberapa kekeliruan cerita ni. Baik, penyebab terjadinya perjanjian fudul ataupun hilful fudul adalah kerana seorang dari kabilah Zabid. Kabilah Zabid ni satu kabilah yang di Yaman. Setengah ulama kata kabilah Zabid ni nisbah pada tempat tinggal dia tu. Satu perkampungan Zabid. Orang situ kabilah Zabid orang bagi. Jadi Zabid itu terletak di Yaman. Mereka telah datang ke Mekah bersama barang dagang. Mari Mekah ni dengan maksud untuk perniagaan. Lalu ia menjual barangan dia tu kepada seorang yang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Hak ni min ahkamil Arab.
Dia ni disebut dalam kitab min ahkam, ini antara seorang, kita kata pimpinan Arab lah pada waktu tu di Mekah. Tinggilah kedudukan dia ni, bukan main-main. Ni nama Al-As bin Wa'il, anak dia jadi sahabat besar, Amar bin Al-As, anak dia lah. Hak jadi masa zaman Nabi lagi, Nabi pergi pegang ketua tentera hebat ni. Ni antara, kalau di kalangan sahabat, dia lah, anak dia lah antara ahli politik yang berjaya. Zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, dikekal ke jawatan dia, pernah memerintah Mesir ni. Amar bin Al-As, hebat benar lah ni. Tapi ayah dia termati dalam keadaan tidak Islam. Nak macam mana? Baik. Jadi dia ambil barang dia tak bayar. Ada jenis ke situ. Dia ni kaya ni. Kaya dia di sana, sempat rujuk bayar data dia dalam beberapa kitab. Dia ni memang tarah dia tu tarah Abu Jahal tu lah. Bawah sikit pada Abu Jahal. Tapi saf tu lah, saf kepimpinan. Dan kaya dia ni. Baik, cuba tengok cerita dia, sebab cerita ni ringkas sangat. Jadi dia tak boleh bayar. Kemudian lelaki daripada kabilah Zabi itu melaporkan kepada ni, boleh juga kita cuma tokoh-tokoh Quraisy ni. Cuma tempat laporan dia tu adalah di pusat, dia panggil Andiyatul Quraisy. Andiyah ni mana kelab. Dia apa ni, kita kena tahu juga, cuma anak pun tak tahu dengan tepat. Kalau kita pergi Mekah pun kita tak boleh nak agak kawasan mana. Tapi jarak dia panggil satu, orang panggil bilik gerakan lah. Tempat dia berjumpa, tempat dia berkumpul, tempat mesyuarat parlimen dia pada waktu tu. Waktu dia tak jauh dengan Kaabah, tu dekat mana kalau orang semaya tu duduk tempat dia, orang semaya dia boleh kenal orang tu. Tu dalam kitab sebut. Mana kalau dia duduk tempat ni, tempat Nadiah dia ni, tempat kelab dia ni, tempat bilik pergerakan dia, kalau orang duduk semaya di Kaabah tu, dia boleh kenal, maknanya tidak jauh sangat lah. Jadi lelaki daripada kabilah Zabit ni, dia pergi ke bilik gerakan, sebab situlah tempat berkumpul pimpinan Quraisy. Tapi tak ada seorang pun nak tolong dia. Apa? Sebab Al-As bin Wa'il ni orang yang sangat besar jawatan di Mekah pada waktu tu. Tak ada siapa berani nak sentuh dia. Dia ni kira-kiranya kebal lah dia ni. Senyap, tak berani, tak ada seorang berani nak senyap. Menggau popok dia. Popok dia lah sebenarnya ni. Tetapi tak ada orang yang mahu tolong dia. Jadi nak buat lagu mana? Tak kena klik bodoh gitu. Kapurnya ambil jauh tu. Barangnya ambil tak si bayar. Jahat benar ni. Bukan sikit-sikit jahat ni. Kemudian dia naik ke gunung Abi Qubais. Yang mana pada ketika itu tokoh-tokoh Quraisy berada di bilik gerakan mereka, berkumpul situlah. Sebenarnya bilik gerakan dia ni, dia macam ada jual juga, sebab dia boleh minum, dia boleh gapo. Ni sebab dia ni Al-As ni, dia disebut sebagai Nadim Mughirah bin Syu'bah. Kalau kita tengok dalam kitab, dia ni adalah Nadim Mughirah bin Syu'bah. Nadim ni makna hendak minum test sekali dengan Mughirah bin Syu'bah. Tokoh besar tu, tokoh besar lah. Apa-apa dia kenal lah. Sebut Mughirah kita tak kenal. Dia ni hebat benar lah. Pada waktu itu tokoh-tokoh Quraisy duduk di tempat tu lah, di bilik gerakan tu. Dia berteriak dengan suara yang sangat kuat. Dia menyatakan bahawa dia telah dizalimi. Dia mintalah siapa-siapa yang boleh kembali ke semula harta dia. Kalau tak mahu bayar pun, balik harta dia, barang dagangan dia. Tu. Akhirnya tempikan dia, teriakan dia itu didengari oleh Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Ni pak saudara Nabi. Kita tak kenal sangat ni, sebab dia mati Nabi kecil lagi. Tak sempat dengan Nabi. Tapi dia dan lah gosok kepala Nabi masa Nabi kecil, ketika tufulah kecil benar, sekitar 7-8 tahun. Mana sekolah tak nak, mana, sebab tu dia tak ada sejarah mana dia dengan Nabi. Tapi anak-anak dia baik dengan Nabi. 3 orang anak dia. Tu dalam sejarah lah. Ni antara pak saudara Nabi yang mati ketika Nabi masih kecil. Nama dia Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Dia kata, Zubair ni kata, dia kata orang mari tempat kita ni. Ana terjemah itulah ni, sebab dia ni ana ni baca ni lebih banyak huraian daripada Dr. Ali As-Sallabi. Dia ada tulis panjang ni. Maksud dia begini, Zubair kata, tak malu ke kita orang mari kapur kita, mari nego, bukan orang-orang jahat biasa
Tu dah pemimpin tertinggi ambil harta dia tak bayar. Malu kau orang ni. Seolah-olah gitulah. Tak pernah sabar ni kerja kita ni. Maka berkumpullah Bani Hashim, Bani Zuhrah dan Bani Taim bin Murrah di rumah Abdullah bin Juda'an. Ni antara pimpinan belakang. 3 kabilah ni berkumpul dan mereka bersumpah dan berjanji atas nama Allah untuk bersatu padu bersama dengan orang zalim itu. Kita nak bela dia sehingga dikembalikan hak dia. Mana 3 kabilah ni kira-kiranya berpakat nak pergi jumpa Al-As bin Wa'il As-Sahmi tu. Maka orang Quraisy jadi hak ni walaupun jadi ni kabilah besar ni Bani Hashim ni keluarga Rasulullah lah. Ni Bani Zuhrah dan Banu Taim bin Murrah. Mana kumpulan tokoh besar. Pokok ni besar sara mana dia tu? Dia ada hak bui jaminan keselamatan. Dia boleh bui suaka politik pada orang zaman tu. Ni kabilah ni. Mana kabilah besar. Baik. Dia pun sepakat. Maka orang-orang Quraisy menamakan perjanjian ini dengan Hilful Fudul dan mereka mengatakan sesungguhnya mereka yang terlibat dengan perjanjian ini telah masuk dalam satu pakatan yang sangat mulia. Ini orang panggil pakatan yang sangat mulia pada waktu. Orang benci, orang zalim, orang jahat ni. Zaman tu pun. Mereka akhirnya menemui Al-As bin Wa'il. Kemudian mengambil dengan paksa. Oleh kerana dia pergi dengan 3 kabilah besar, dia pakai ambil gitu ya harta tu, dia balik tu dia. Tak boleh nak kata gapo Al-As bin Wa'il. Mana dapat support daripada masyarakat lah ni. Dia punya dia ni. Kemudian mengembalikan kepada pemiliknya. Nabi SAW telah menghadiri perjanjian itu. Nabi ada dalam perjanjian. Ketika Nabi tak ada kata gapo, moga dia pada waktu dia paling tinggi pun ulama kata umur Nabi pada waktu ni 20 tahun. Tapi ada yang kata 14 tahun, ada yang kata mana antara 14 hingga 20 tahun. Tapi tak ada yang kata lebih umur 20 tahun. Ini ketika kisah ni berlaku. Jadi Nabi ada. Nabi ada. Tapi Nabi tak terlibatlah derah perjanjian itu. Tapi Nabi ada. Mereka mengangkat panji-panji kebenaran dan menghancurkan simbol-simbol kezaliman. Kejadian itu adalah satu bahagian daripada kebanggaan bangsa Arab. Jadi sehulah orang Arab Mekah ni. Bila ni balik kapul dia, Allah dia kata muncullah ada pokok ni kata. Mama kalau kita orang baik Mekah ni. Kalau jahat saya kata ya, soalan begitu. Sahukin dihargai dalam sejarah. Jadi sejarah lah. Tu. Jadi Nabi ada sebut dalam satu riwayat yang sahih, cuba tengoklah 105 tu Ibnu Qasir dia mari tu. Tengok situ. Baik, saya telah menyaksikan dari rumah Abdullah bin Juda'an, bukan Juda'an JU tu bukan Juda'an. Sebuah perjanjian yang lebih saya cintai daripada kalau saya diberi seekor unta merah humrun na'am. Saya suka ni lagi. Bapa acak kali Nabi sebut humrun na'am. Nabi buat perbandingan lebih baik daripada humrun na'am. Acak kali bukan kisah ni saja. Misalnya seorang saja masuk Islam dengan sebab kita lebih baik daripada dikurniakan seekor unta merah. Bapa unta merah ni? Dia orang Arab ni unta merah ni dia buat bakar. Unta paling berkualiti lah, mahal lah, paling mahal. Bila sebut unta merah tak ada lah. Kalau kita ni agak kalau kami kerja lah nak kami buat tak di mana kami tak di mana tak di mana. Tapi orang Arab bila sebut humrun na'am, unta merah ni makna unta kadang-kadang tak jual buat bakar. Dia kalau jual pun untuk buat bakar juga. Patut biar ni mahal. Sebab tu acak kali Nabi sebut kalau kita lah dengan sebab usaha kita seorang aja masuk Islam, kita terlibat dalam usaha tu, lebih baik daripada dikurniakan seekor unta merah. Sebab ni juga kalau orang beri unta merah pada aku dan aku boleh masuk dalam antara aku masuk dalam perjanjian seperti Hilful Fudul ni dengan diberi unta merah, aku nak masuk dalam perjanjian itu lagi. Biar tak boleh terima unta merah pun. Ini sebagai isyarat bahawa betapa sukanya Nabi kepada perkara baik walaupun perkara ini dipelopori orang tidak Islam. Sebelum kita pergi pada hikmah tu ada beberapa perkara di sini yang nak sebut. Pertama sekalinya ada dalam riwayat sebut Hilful Mutayyibin. Ada dalam satu riwayat sebut Hilful Mutayyibin. Sebab itulah ada setengah ulama dalam kitab disebut zaman jahiliyah sebelum Nabi umur 40 jadi Nabi telah menghadiri 2 perjanjian
saja mencatat nama dalam sejarah. Pertamanya hilful mutayyibin dan hilful fudul. Tapi ulama kritik, antaranya Dr. Akram, sebab dia kata hilful mutayyibin ni peristiwanya berlaku perebutan nak jaga ni Kaabah ni. Dia nak sebut 3 saja. Dia Mekah dulu hak jadi perbalai selepas mati Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ni Hazrat dulu kita baca dah di awal kan. Datuk Nabi yang keempat. Abdullah tu ayah Nabi. Nah, Abdul Muttalib itu tok Nabi pertama. Lepas tu Hashim tu tok Nabi yang kedua. Abdul Manaf tok Nabi yang ketiga. Qusay bin Kilab tok Nabi yang keempat. Bila mati Qusay, sebab pada zaman tu Qusay dan keluarga dia lah. Masyarakat Arab beri keistimewaan dan kemuliaan kepada dia jaga urusan hal ehwal Masjidil Haram. Hak dia jaga makan minum orang haji. Dia panggil dia dia bagi 3 tu. Walaupun dia bagi partner tu, tapi hak 3 ni hak penting di sini. Dia panggil bak siqayah. Siqayah ni hak jaga untuk minum, menyediakan minum untuk jemaah haji. Adalah kelebihan dia dari segi nama dan ada keuntungan dari segi duniawi. Dan hak tu memang dipegang oleh keluarga Rasulullah Nuh di zaman Qusay bin Kilab. Lagi dia panggil rifadah. Rifadah hak jaga bahagian makanan pula. Keluarga dia belaka. Selagi dia panggil hijabah, hak jaga urusan Kaabah tu saja, nak kunci Kaabah, bersih Kaabah, kalau ada rosak sikit baiki dan termasuk kelambu Kaabah tu dia panggil hijabah. Hak ni dipegang oleh Qusay bin Kilab. Bila Qusay bin Kilab meninggal dunia, 2 orang anak dia balah nak jaga ni. Akhir sekali bagi, hak 3 tu bagi. Balah kira dia. Nama dia anak dia tu lah Abdul Dar. Tu bi Abdul Dar. Dengan Abdul Manaf tu anak Qusay belaka tu. Tu anak Qusay. Jadi balah lah. Dalam perbalahan tu hampir-hampir berlaku peperangan. Maka diselesaikan. Hak tu dia panggil hilful mutayyibin. Ulama kata tak pernah sahabuh Nabi hadir tu. Nabi tak ada ala arwah lagi Nabi. Tu orang panggil ilmu dirayah. Tu penting tu. Betul lah ada dalam hadis, memang ada betul. Jadi ulama kata kenapa ada dalam hadis tu? Sedangkan kalau nak kira dari segi dirayah, tak pernah sahabuh Nabi ada. Munggu masa tu datuk dia yang keempat. Makna kini berlaku pada datuk dia yang ketiga. Dia datuk yang keempat meninggal, berebutlah datuk yang ketiga ni 2 orang anak Qusay tu, Abdul Dar dengan Abdul Manaf tu. Masa tu Hashim pun ada, Hashim pun terlibat dah masa tu. Jadi benda-benda gini ulama kata walaupun sanad tu sahih, kena tengok pula. Jadi apa yang jadi ada dalam sanad sahih ada sebut hilful mutayyibin tu. Setengah ulama kata sebut tahap tu nak ayatnya hilful fudul dengan hilful mutayyibin ni objektifnya sama, pakai sebut gitu ya. Tapi bukan maksud mutayyibin sebenar. Kalau kita faham dengan Nabi, parokna tu. Nah tu sebab hilful mutayyibin berlaku selepas Qusay bin Kilab tu meninggal dunia. Kibalah nak jaga kepentingan Masjid Mekah pada waktu itu. Selagi dia panggil bak rayah ni hak jaga daerah. Kalau nak perang orang, siapa dia nak pegang daerah? Dia ada kabilah khusus pula di Mekah. Tu gitulah. Jadi ana sebut tu sebab takut tengok dalam internet. Ana sempat tengok tadi ada beberapa orang ahli sejarah kata Nabi ni sebelum dia jadi Nabi, dia hadir 2 perjanjian penting, hilful mutayyibin dengan hilful fudul. Ni yang kita bincang. Jadi antara ulama yang kritik ni Dr. Akram dia al-Umari tu, dia kata tak masalah. Jadi ana tengoknya lama yang kritik lah. Lepas tu tak masalah tu. Cerita ni berlaku pada datuk yang ketiga selepas datuk yang keempat meninggal. Mana dia tengok ni umur 20 tahun paling tinggi. Tu dia panggil ilmu dirayah. Sebab tu penting sangat tarikh tu. Sejarah kikir berlaku tu penting sangat. Kalau kita boleh hina walaupun riwayat ni sahih dari segi sanad, tak boleh terima. Jadi hadis sahih ni kena kira sanad dengan tek dia. Nak aku tu motor mungkin siapa tak tahu. Mana mutayyibin dia? Tidak pernah sahabat. Moga Abdul Muttalib tak terlibat dalam mutayyibin. Seorang Nabi. Gitu kan. Jadi benda-benda kita jaga, mana kita kena rujuk ulama lah. Kadang-kadang kita tak ada nak kaji diri dengan kemampuan kita. Kita boleh tengok pandangan ulama dan kita fikir. Baik, apa hikmah yang boleh dipetik daripada cerita hilful fudul ini? Ni lebih kepada ni sebenarnya hikmah dia lebih kepada kehidupan bermasyarakat. Pertama-tama kalau masyarakat majmuk, misalnya orang kafir buat, kalau benda tu molek, kita boleh join orang Islam. Itu maksud dianya. Baik, cuba kita tengok. Yang pertama,
Sesungguhnya seseorang Muslim dia mesti adil walaupun terhadap musuh dia. Walaupun kisah ni berlaku ketika Islam tak ada lagi, mungkin Nabi tak jadi Nabi lagi, tapi selepas Nabi jadi Nabi, Nabi sebut cerita ni. Aku kalau ada lagi lah ni, aku nak pergi biar orang kafir yang menganjur kamu. Siapa Nabi kata begitu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk menghadapi jahiliyah yang ada di kalangan Arab, tetapi tidak memusuhinya secara total, secara keseluruhan, maupun secara rinci, yang akhirnya mengingkari semua bentuk kebaikan yang datang daripada kafir. Bukan gitu kehidupan yang Nabi nak bawa kepada kita, bukan gitu. Nabi tetap mengakui kebenaran daripada orang tidak Islam, walaupun termasuk orang tidak Islam, walaupun Nabi bermusuh dengan dia, Nabi kalau kebaikan, ada kebaikan dia bawa. Dan bahkan mereka mengumumkan bahawa orang kafir tak pergi dengan Nabi sekalipun, mana harbi pun Nabi tak puji perjanjian itu untuk memberikan pembelajaran, pengajaran kepada kita bahawa kita wajib bersikap adil dan menerima kebenaran daripada orang lain, dan janganlah permusuhan menyebabkan kita berpura-pura tidak mengetahui kebaikan orang. Bila orang lain buat baik, itu musuh kita, musuh perniagaan kita, musuh politik kita, ataupun musuh apa-apa musuh. Jadi kita tak iktiraf soal dia tu tak ada kebaikan. Islam tidak ajar gitu. Cuma dia ada kitab-kitab lain sebut, bisa disirati. Ini antara sebagai peringatan. Kenyataan ini yang kita baca ini sebenarnya tidak menafikan sikap berhati-hati. Sebab Nabi sendiri, kalau kita ini cerita, kalau kita tengok di zaman Madinah pula, Nabi sebut misalnya orang munafik, Nabi sebut suruh berhati-hati. Orang Yahudi dia baik pun sebab orang Yahudi dia suka menawi pinjaman pada orang Islam, tapi juga dia jahat riba, sistem riba. Lepas Nabi tak pernah jangan ambil. Kena berhati-hati. Kalau dia terbukti dia banyak dah melakukan kerosakan, dia ni ada sifat nifat, itu kena berhati-hati. Kalau kenapa baik pun jangan tu ada benda di sebalik ada ciri lah. Tapi asalnya kena akui hak baik tu, tapi dalam keadaan berhati-hati. Sebab orang yang tidak Islam ni supaya orang Islam dah juga hak perangai munafik ada juga orang tidak Islam beringat segitu nampak baik tu pun tu sama Islam tu, apatah lagi kalau tidak Islam. Hak tu kena faham lah. Tapi hak ni hak asal prinsipnya gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Nabi kata lagi, dalam semasa zaman jahiliyah, jadi Nabi kata zaman jahiliyah ada akhlak yang baik dan dia datang untuk menyempurnakannya. Ini sebenarnya huraian, ini bukan hadis Nabi ni. Jadi huraian hadis tadi, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak tu, ni anak sebut dalam syarah ada mufrad lah. Dia kata maksud innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maknanya kedatangan Nabi di tanah Arab ni adalah untuk menyempurnakan. Makna akhlak yang mulia tu banyak dah ada, cuma tak sempurna ataupun untuk menampung kekurangan tu. Misalnya zina, masyarakat Arab tidak anggap sebagai satu perkara yang memalukan, biasa saja berlaku. Bahkan tokoh-tokoh pun terkenal anak dia ramah dengan perempuan yang tak nikah pun tidak dipandang satu perkara yang memalukan pun. Minum arak misalnya, tapi kalau bak dusta tak sedah dia memuliakan tetamu, tu ada dah. Cuma kita beli jadi Nabi mari, Nabi beri fadilat saja dan Nabi sempurnakan. Itu maksud dia. Bukanlah makna bila mari Nabi baik itu Z semua seolah tak ada baik rasa jahiliah. Tidak maksud begitu. Tu ada nak ayatnya. Sebab itulah Nabi dia tidak tolak kebaikan walaupun daripada orang yang memerangi dan memusuhi Nabi. Nabi tak tolak kebaikan walaupun mari daripada harbi pun. Dengan demikian, kata penulis ni, Dr. Zaid ni, dia kata saya menasihati setiap orang Muslim untuk bersikap adil dengan musuhnya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan dan menjadi saksi kerana Allah. Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah, menjadi saksi dengan adil. Sebablah ulama kita buat keputusan, kita fitnah orang tidak
menzalimi orang tidak Islam, kita menimbulkan naratif yang jahat kepada orang tidak Islam, dosa serupa. Mana perkara kalau kita buat pada kafir, serupa kita buat pada Islam juga, dosa serupa. Ini dia panggil akhlak secara jadi bersalah sejagaan tali. Aku nak ingat satu tu, nak ingat. Sebab syaitan yang ketimbul, kita bila tengok orang tidak Islam, kita jadi benci. Tu kena buat tu sifat tu. Tak kena gitu. Sebab tu kalau kita tengok, kita kena ingat dia tu kullukum min Adam wa Adam min turab. Apa Nabi kata begitu? Kamu semua daripada Nabi ada daripada tanah. Maknanya ayat kita ni hakikat sama dalam level di sisi Allah SWT. Kenapa? Kalau kita pakai Cina, keling, ni sebenarnya setelah masa berlalu lama dia berubahlah bahasa tu. Berubah warna kulit, dasar pada jarak duduk dia tu, tapi asalnya. Sebab Allah kata paling mulia orang bertakwa, tak kira dia. Mungkin dia mari daripada Nabi Lako, ni keturunan Nabi Lako kita so ayat. Yang tak salah abuk tu Nabi betul. Nabi Lako bagi kita, keturunan Nabi Lako. Hak hakikat. Cuma jangan dia ayat Korean lah. Nah, duk dia. Nah. Ana betul ayat tu. Sebab itulah hadirat, kalau kita perhati kejadian manusia ni, kita boleh faham, kalau gitu kamu daripada Nabi Adam dah ada daripada tanah. Lepas tu mari pula inna akramakum indallahi atqakum. Bila capur semua secara kolektif kita tengok, ayatnya manusia ni sama. Beza dia ni mana tinggi atau rendah nilai di sisi Allah berdasar pada siapa yang paling bertakwa. Tu orang Arab pun masuk neraka juga. Keluarga Rasulullah pun masuk neraka kalau dia tak ikut Rasulullah. Bahkan Fatimah sendiri pun Nabi sebutkan, antara hadis Nabi sebutkan, wahai Fatimah, kalau nak minta tolong aku, nak minta tolong ibu di hari akhirat tadi. Aku tak boleh tolong kamu kecuali kamu kena ikut aku sebagai Nabi, bukan sebagai ayah. Kalau ayah ni kan, mana-mana orang pun ada ayah. Nabi hak nisa ya. Kena ikut. Itu nak ayatnya bahawa apa panggil nasabiyah dia lebih rendah daripada diniyah. Mana keturunan tidaklah dia rendah. Hak paling tingginya diniyah, agama, hubungan agama. Hubungan nasab ni mulia juga, tapi tidak setinggi hubungan iman itu. Hubungan agama itu. Tu kita kena ingat semualah tu. Sebab tu umat Islam ni bila dia faham konsep agama ni, dia tak tahu keturunan dia pun dia tak sedih sebenarnya. Kalau kita tahu cek keturunan rupanya lanung dulu kita asalnya. Tak sedih itu. Tu keturunan. Allah tak hukum kita dengan keturunan tu. Cuma jangan royak-royak juga tu. Maksud royak lah. Duk dia sudah. Tapi dia tak sabit tu untuk masuk surga ke masuk neraka. Dia tak sabit. Jadi jangan buat nego lah bagi aku tu. Ini tak juga pasal ada. Dia tak boleh. Kenapa? Sebab kerana kalau tengok orang nak promosi gitu, kita tak percaya lah. Kita ragu lalu tentang keberadaan dia dari sudut agama. Kita rasa tak sedar hati lah. Sebab kalau orang faham sudah, kalau betul dia turun Nabi pun, dia akan malu nak kecek apa, takut dia tak boleh nak bawa ajaran Nabi. Orang Islam akan kata ni turun Nabi mana perangai supaya perangai supaya ada lepas tu malu tu memang ada baca pada kita ulama kita kata kalau betul kita turun Nabi, kita nak mengaku ni, kita kena fikir banyak kali. Takut kita tak serupa Nabi mana, takut kita membawa kehidupan kita tak sama dengan sunnah Nabi. Tiba-tiba kita ni cucu Rasulullah, keluarga Rasulullah. Ulama kata kena rasa malu tu bagi kita. Tiba-tiba mari ke Malaysia bawa selawat dari Jepun. Tak masalah. Tak masalah. Sebab tu kita mengaji molek. Mengaji dia nampak dia punya Nabi nak pegang dia. Baik, cuba kita tengok sini. Dia mari satu kenyataan daripada Qatilah. Dia kata ada seorang Yahudi. Lepas tu tengok sini takhrij riwayat ni 107 bawah tu. Ni boleh lihat dia tu nanti tidak baca lah tu. Dari Qatilah dia kata dulu ada seorang Yahudi datang kepada Nabi SAW. Bila dia mari jumpa Nabi, Nabi kata kepada dia, kamu ni melakukan syirik sebab kamu kata begini, Allah telah menghendaki dan kamu juga Allah telah menghendaki begini dan kami pun menghendaki begini juga. Syirik itu kata-kata kamu gitu. Dan
bersumpah demi Kaabah, sumpah dengan makhluk. Selepas itu Nabi perintahkan orang Yahudi ini supaya bersumpah. Bila nak bersumpah, dia kena kata demi Tuhan Kaabah. Jangan kata demi Kaabah gitu. Dan bila nak kata iradah Allah, kena kata gini, Allah telah menghendaki. Selepas itulah baru kamu nak jangan letak satu baris dengan Allah itu. Allah kena ke gini. Saya pun nak juga, dan saya sendiri pun nak juga gini. Maknanya kemudian itu maksudnya kita nak dibahas supaya kita ada kerana Allah ni azali lagi. Nabi nak mengajarnya perbuatan itu kalau menyamakan Allah walaupun dari sudut penggunaan bahasa, dia boleh masuk syirik juga. Tak satu pun tak sih. Maknanya syirik ni walaupun apa boleh membawa kartu, boleh membawa tu tak sih. Itu orang panggil pendidikan yang serius, sebab syirik bukan benda kecil. Sekali berlaku habis semua pahala. Dosa tak hilang. Kalau bila dua-dua boleh kira. Hilang so. Baik. Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Tak dengar apa. Ni cucu dia. Cucu dia. Tengok internet adalah. Ini perjuangan ni. Hebat lah cucu dia. Tak apalah. Semua orang tu ila jinnah tu dia kata gini, Sulaiman tu Syekh Sulaiman, dia kata dalam hadis ini ada petunjuk kepada kita bahawa kita mesti menerima kebenaran walaupun dia berasal daripada musuh agama kita. Sebab tu kita boleh belajar dan dia kafir, ambil teknologi dan sebagainya, boleh pahala walaupun mengaji dengan orang kafir. Cuma itulah kita kena faham lah dalam hadis-hadis nak pergi pun anak-anak kita biarlah kemah dulu akidah, takut pergi tiba-tiba jadi boboh pula faham akidah. Ada seorang itu saya kenal, dia sangat bagus, saya sebut secara umum, anak bangsa dia ngaji di luar negara, nikah dengan orang sana, rupanya orang tipu dia, masa nikah masa Islam, lepas nikah mau tak balik, siapa kali tak jumpa anak dia, tak tahu mati tak tahu hidup, anak bangsa perempuan dia main gitu tengok. Kita pun tak sebut dia, sebut mengalir lah, tua dah dia, sakit dah dia. Nak buat macam mana? Belum dah gitu Nabi bimbing kita, nak buat kita boleh, tapi setahu mana anak kita tu mantap akidah tu. Sebab dia kadang ada 20 tahun ni tak tahu gapo bab akidah, tak tahu gapo Quran pun tak habis setengah tu pergi ngaji luar negara, macam-macam boleh berlaku. Sebab tu klik mikir pelik-pelik tu. Benda gitu kena bimbing. Sebab tu dia dulu, ulama dulu zaman dulu lah kalau kita baca tak. Memang ada hadis Nabi tak benar umat Islam duduk dalam negara kafir. Dia kena hijrah dulu. Zaman sebelum ada sempadan tu. Orang panggil nation state sebelum ada tu. Mudah tak perlu pasport lagi tu. Kena hijrah wajib. Kecuali orang yang ada kekuatan, dia duduk situ, dia boleh mengembangkan agama, itu lain cerita. Untuk orang awam, takut jadi berubah, kalau tidak berubah dia pun anak dia berubah. Lama dia kafir pula anak dia lepas tu. Kalau tak boleh nak jaga tu, wajib berhijrah. Siapa tak hijrah, hilang pahala dia, Nabi kata. Allah boleh hapuskan pahala dia. Hak tu maknanya bersifat semasa. Bersifat semasa. Jadi kena ingatlah tu. Keadilan adalah tuntutan yang penting, iaitu banyak ramai di kalangan manusia dia alpa, dia lalai dalam bab bermuamalat dengan musuh dia ni. Dia tak ambil kira sebab orang kita ni tidak didedah dengan fake muazanah, fake banyak pekoh ni. Kita nak timbang sesuatu fake muqaram, kita kata banyak pekoh segi muamalat, segi hubungan kafir, banyak orang kita ni tidak jadi sukat. Sebab tu orang kita ni pertama-tama duduk di Kelantan ni 96% Melayu kan. Dia tak nampak keperluan pada ilmu tu. Sebenarnya perlu. Misalnya kalau hak duduk di populasi penduduk sama ataupun lebih ramai tidak Islam, tahu perlu nak tahu tu. Belum nak tengok dalam internet using kadang-kadang anak-anak kita di mesti nak ayatnya kita ni toleransi agama siapa pergi perayaan kafir. Orang perempuan kita pelajar-pelajar mesti muka sains dia pun ada Hindu, sains dia pun ada ilmu apa ni Cina pergi sebab tak tahu duduk meraya sekali setengah tu pada agama bahaya tu. Kecuali dia ada kekuatan, dia ada kemantapan sebut fil akidah tu lain cerita. Benda-benda gitu lah. Mereka lalai apa pura-pura tidak tahu tentang kelebihan pihak lain.
kerana adanya perbezaan di antara mereka. Masalah ini telah disinggung oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bila mana ada orang tanya dia, apa pendapat Syekh tentang orang yang ingin mengkritik orang lain tetapi tidak pernah menyebut kebaikan orang itu, yang disebut hanyalah keburukan. Bila nak kritik orang lain, tak pernah sebut kebaikan. Mana sikap untuk sikap ini, dia kata itu adalah sebahagian daripada kejahatan. Itu termasuk dalam kejahatan. Kerana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shan'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adil kerana adil itulah yang lebih dekat kepada takwa. Maknanya di sini ayat tak mungkin seorang yang zalim dia jadi muttaqi, tak mungkin. Sebab nak pergi ke takwa tu salah satu jalan dia adalah al-adl, keadilan. Ini mana keadilan dengan musuh ni? Maksud keadilan musuh tu sama Islam ke ataupun tidak Islam ke? Tak kira lah asal ke musuh. Orang yang kita benci. Kita ni setengah-setengah orang kita ni sebab tidak terdidik baik. Bila dia balas sama Islam, dia tak doa, dia kebaikan. Kalau sudah ayat bukan kita doa, mau doa tu panggil lagu tu doa. Dia kata pada Islam lagi tu balas sikit je tu. Nah. Tu ni kisah berlaku ni sama Islam ni nak ada bahaya untuk orang Wahabi. Ya. Kamu ni kau toner. Tiba-tiba perempuan membatalkan keturunan itu. Apa sebab? Keluarga lelaki tak hati. Dia tanya, ya tak apalah kita boleh terima keputusan tak apa, mohon bukan pasal ni kan. Tapi bapa tolak. Dulu terima bapa. Tolak. Sebab salah balik perempuan. Tapi orang agak juga sebab dia menentukan. Dia kata keluarga Wahabi. Tak ada apa. Dia lagi ngerti juga Wahabi itu je dia. Berlaku satu perbincangan. Kuliah pula dari rumah. Kau ni sebut kata Wahabi ni bau. Waktu jadi ni kau. Dia tak tahu dia kata. Jadi ni kemudian. Bila lagi syaitan tauhid tu lagi. Syaitan yang mau Wahabi kau itu lagi. Dia jadi. Nak ayat gitu. Tak biasa gitu tu. Dosa besar. Papa Halid laki tanya tahu kau Wahabi ni apa? Dia minta nak jumpa dengan orang kata. Kita semua kau duduk sama. Atau sih nak tuduh orang tu terkali. Tu bahaya. Sebab tu ulama kita kata Muhammad bin Abdul Wahab ni ada pahala tu dia masuk surga. Kau itu kata dia. Cuba tengoklah anak-anak cucu dia, cuba tengok dalam internet. Anak-anak cek lagu mana tanya satu Sulaiman. Kemain ni Halim. Ya, cucu dia. Baik, tak apa, cuba kita tengok lagi di sini. Anak sebut gitu tu maknanya sebab kita ni sama Islam. Memang ada benda dia buat tu kita kira melampau. Memang ada, tidak dinafikan. Tu lama kita tapi nak kata kafir sehingga kita tahzir dia, jangan mendekati dia, jangan nikah apa dia. Tak boleh lagu tu. Tak boleh lagu tu. Dosa fitnah tu. Baik. Allah melarang kita kerana kebencian terhadap sesuatu kaum, kemudiannya kita tidak berlaku adil. Tetapi yang diperintahkan adalah berkata yang adil. Allah telah meletakkan kebenaran yang dikatakan oleh orang-orang musyrik dan kebenaran yang berasal daripada Yahudi. Allah berfirman, ni Anasa kalau baca dia tak akan faham sebab dia ada kesilapan terjemahan ni. Cuba kita tengok sini. Ana pun baca tak faham mula-mula. Lepas tu kita tengok Arab tu lagu ni. Baca ana waktu apa, cuba kita tengok ni cuba perhati ayat ni. Wa idza fa'alu fahishah qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Dan apabila mereka ni popok Yahudi ni, popok Ahlul Kitab. Ni popok Ahlul Kitab duduk Madinah ni. Apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka kata
kami buat gini ni kerana mengikut ajaran nenek moyang kami. Nenek moyang kami buat gini ni. Orang panggil perbuatan syirik, orang panggil perbuatan yang berkait dengan agama. Dia kata kita ni bukan buat sendiri, ni kita buat ni ajaran nenek moyang kita. Hak berat laginya, dia Allah suruh kita buat gitu juga. Dia kata gitu. Bukan sekadar ajaran nenek moyang kita, Allah menyuruh kami mengerjakannya. Di suratul Araf. Maka Allah ni ana ubah. Maka Allah menjawab dengan firman-Nya. Qul, tu kan suratul Araf ayat 28 belakang tu. Ayat 28 belakang tu. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah wahai Muhammad, kamu jawab balik wahai Muhammad kepada pokok ahlul kitab itu, sesungguhnya Allah tidak suruh melakukan perkara fahsya. Okey, hak bawah tu hak kita mungkin tak faham huraian dia. Maksudnya begini. Qul innallaha ni, kenapa kata qul innallaha la ya'muru bil fahsya ni sebagai nak menjawab permulaan ayat 28. Sebagai nak jawab tu lah. Sebagai nak jawab tu. Baik. Maka dengan itu, ana ubah sikit. Allah membatalkan ucapan mereka, wallahu amarana biha. Ni ucapan orang Yahudi ni, orang ahlul kitab. Dia kata kita ikut ajaran nenek moyang ni. Kalau kita dah buat ni, hak Nabi larang tu, hak bercanggah dengan Quran tu, hak ni nenek moyang kita, wallahu amarana biha. Dan Allah suruh kita buat gitu. Allah kata tak betul hak tu. Kerana itu adalah kata-kata batin. Mana Allah tak suruh benda tak boleh tu. Sedangkan Allah tu hak tu betul tu. Sedangkan Allah tidak mengkritik ucapan mereka, wajadna 'alaiha aban. Allah tak kritik tu. Kerana hak tu betul. Kerana itu hak. Boleh faham tak? Baik, maksudnya begini. Hak ni kau baca dia yang kita tak faham. Sebab anda pun nak faham tengok harap dia. Dia maksudnya begini. Baik, cuba perhati ayat 28. Wa idza fa'alu fahishah, bila mereka pokok ahlul kitab melakukan kejahatan, kita ambil sikit lagi melakukan kejahatan, bila Nabi kritik mereka, apa buat gini ni ayat Quran sebut jangan tak buat gini, dia kata wajadna 'alaiha aban. Hak kita buat ni hak datuk nenek moyang kita buat, dan Allah suruh juga kita buat. Dua perkara di sini, ajaran nenek moyang tu pertama, lepas tu Tuhan suruh juga buat begitu. Jadi qul innallah la ya'muru bil fahsya. Jawab Muhammad, engkau sebut kepada pokok dia, sesungguhnya Allah tidak suruh buat fahsya. Jadi fahsya ni hak mana? Hak mana fahsya? Hak fahsya ni wallahu amarana biha. Hak buat fahsya ni hak nenek moyang dia buat, memang betul dah kan. Dia ikut misalnya agama syirik ataupun sebab nenek moyang dia ubah kitab suci Injil Taurat tu. Jadi dia ikut nenek moyang dia, memang betul lah. Allah tak nafi tu. Hak Allah nafi, dia kata Allah suruh buat gitu juga. Tak mungkin dalam kitab Injil, kitab Taurat Allah suruh sembah berhala, tak mungkin. Tak mungkin dalam kitab Injil, kitab Taurat, dalam kitab Injil lah kita ambil Injil paling dekat dengan Nabi. Tak mungkin dalam kitab Injil tu Allah kata bahawa Isa tu anak dia. Dan tak mungkin Allah suruh sembah Isa tu. Tapi dia kata wallahu amarana biha. Allah suruh. Hak tu Allah kata tak betul. Jadi hak dia sembah datuk nenek dia buat tu memang betul pun. Dia ikut datuk nenek moyang dia jadi sesat tu. Allah tidak nafi tu. Cumanya apa buat mari ayat ni sini. Sebabnya apa yang datuk nenek moyang dia buat tu bukan tak betul semua. Ada hak betul. Supaya hilful fudul kita nak bincang. Oh tu betul. Tu nenek moyang Nabi tu. Lepas tu hilful mutayyibin. Dalam setengah riwayat Nabi kata hak tu Nabi samakan dengan hilful fudul. Di segi nilai kebaikan tu. Padahal hilful mutayyibin tu datuk nenek Nabi, menggunakan nenek datuk dia keempat yang ketiga tu. Jadi maknanya hak datuk nenek kita buat ni kita boleh ikut kalau molek. Sebab tu Allah kata aku tak suruh buat tak molek. Jadi kalau nenek moyang kita buat molek, buatlah. Masalah sekarangnya hak datuk nenek moyang dia buat tak molek tu dia kata wallahu amarana biha. Allah suruh buat gini. Tak mungkin Allah suruh semua yang bisa tu. Jadi maknanya yang Allah nafi sebenarnya wallahu amarana biha tu. Faham tak tu? Maksud dia. Sebab tu orang panggil, kalau kita ngaji pun dia panggil sahih dia. Sahih dia Nabi nak istidlal dalam ayat ni nya, ada benda hak nenek moyang kita buat molek tu, hak tu boleh buat. Allah tak sukanya yang fahsyat. Tak ada paling fahsyat. Anggap manusia sebagai Tuhan. Tu paling fahsyat.
Hak tu maksud dia. Baru kita nampak molek. Kalau tidak, cuba baca. Nengu juga nak faham tu. Manusia tu. Jadi Allah mendiamkan ucapan mereka, tak faham apa satu baca tu. Di sini maknanya mengkritik. Allah mengkritik ucapan mereka. Tak betul tu hak tu. Hak mana tak betulnya? Allah suruh buat tu. Hak tu tak betul. Hak tu termasuk dalam dia mengada-ngada ke fitnah atas nama Allah tu. Hak tu termasuk fitnah atas nama Allah. Gitu. Baik. Pada suatu ketika yang lain, ada seorang alim Yahudi, dia mari jumpa Nabi. Dia pun kata, Nabi sikit lagi kita habis ke situ. Panjang nak buat video tu tak? Habis sikit lah. Pada suatu ketika datang seorang alim dari Yahudi. Orang Yahudi itu berkata, dia kata, kami jumpa dalam kitab Taurat, kami menemukan maklumat ini dalam kitab Taurat yang menyebutkan bahawa Allah menjadikan langit di atas jari-jari dan bumi di atas jari-jari. Ini ubah juga terjemah lah. Mana Allah menjadikan satu jari-jari, Allah menjadikan langit dengan tangannya, dengan kuasanya, ataupun dengan tangannya, tidak jari. Sebenarnya dengan kuasa dia. Cuma dia sebut asal itu mana jari. Kalau dalam kita tengok itu maknanya tangan, yamin. Dalam Quran depan. Kalau kita nak terjemah jari pun secara bahasa tu boleh. Tak salah juga. Cuma kalau nak terjemah dia kata dengan tangannya. Dan bumi dengan tangannya. Kemudian menyebutkan lanjutan hadis. Kemudian Nabi SAW tersenyum bila dia kata, dia kata dalam kitab Taurat kita jumpa Allah buat langit dengan tangan dia. Allah buat bumi dengan tangan juga. Nabi senyum. Nabi tak apa. Bahkan senyumnya Nabi itu sebagai membenarkan perkataan Yahudi. Selepas itu Nabi baca ayat. Tak serupa dengan Yahudi sebut. Apa dia? Cuba tengok. Wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'a qad qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan Allah. Maha suci Tuhan dan maha tinggi Tuhan dari apa yang mereka persekutukan. Baik. Jadi Nabi kata betul. Tapi apa yang tidak, apa yang engkau syirikkan Allah? Allah yang boleh buat bumi, langit bumi ini, boleh lipat bumi. Lipat bumi ini maksud dia makna kiamat. Kiamat bumi. Seolah macam lipat bumi. Tak sih kehidupan di dunia ni, tak sih. Habis tempoh dia. Nak dunia baru, akhirat pula. Akhirat ni hal lain. Tu guna tangan dia sebut sini. Yalah, kena faham lah. Setengah-setengah ulama dia kata tak si takwil. Bawah tu dia buat parut, dia beritahu nak betul sikit bawah. Cuba tengok. Baik, cuba tengok. Biarlah. Jadi sini sebut tangan kanan. Tangan kanan. Dia ada orang keliru, dia kata bila sebut tangan kanan, maknanya ada tangan kiri. Tak usah sebut tangan kiri. Muka tu tak sebut. Dia sakit kepala kita dak. Berat senang dia. Dia tu kata dia guna tangan kanan. Apa yang dia terbaik tangan kiri? Pelik semua. Pelik tu. Lepas tu dia susah hati. Lepas tu dia susah hati, dia kata kau orang pula. Kata-kata begitu. Jadi macam tangan tu ada kiri. Kita kata, dek. Kita tak kata. Dia mau kata tangan kanan. Dia tu kata. Sebab tu tak ada ulama kata Tuhan ada siku. Ada? Tak ada. Bawah dia buat. Jadi Nabi membenarkan kebenaran yang dibawa oleh orang Yahudi itu. Ya, apa tidak nafikan. Ada yang takwil. Maknanya tangan Tuhan di mana kudrat. Kalau guna tangan aku tengok ayat kata bocor guna tangan kanan. Kenapa bergerak tu? Pada tangan kiri apa pun dia bocor. Dah satu kuat sikit. Semua Tyson tu dah kena kiri dah logak kita. Kalau logak boleh kira berapa? 250. Nah. Kekuatan dia. Kita pergi dulu. Nak mau kita. No.
Kalau kita 7 bulan 20 kilo 6 bulan, nombor dia berat, nombor dia tu 2-3 kali kita berat nombor dia. Bila sebutkan dia tu dalam bahasa mana-mana dia memiliki kodrat, boleh tak tahu kita buat masalah. Ada seorang kata tak si tahu, sahabat dia tak mikir tak tahu pakai terima begitu, tapi tak pernah tergambar dalam minda ni, maknanya tangan kanan tu mesti ada kiri, kalau tidak cacat tu. Hak terbayang gitu, dia boleh ambil keadaan takwil. Kalau dia terbayang itu, dia boleh ambil keadaan takwil. Sesat, kalau tidak masalah dia. Gitu ya, tapi dia nak marah pada orang tak tahu, takut nampak tangan kiri pun dia kata mu yang nampak gitu ya. Itu masalah. Jadi nak benar kata Yahudi. Oleh kerana itu, bagi orang Muslim yang ingin mengkritik orang lain untuk membicarakan secara keseluruhan kepribadian dari kebaikan dan kejelekannya, dan apabila dari orang yang dikenal banyak memberi nasihat dan manfaat bagi orang lain, maka kesalahannya mesti dimaafkan. Parut dia ayat ni. Dia mari contoh ni Ibn Hajar yang Nawawi. Dia kata kalau kita tengok seorang tu dia memang dijasub sadar agama, adalah kalau dia buat kesalahan, misalnya ayat ni dia takwil, misalnya dia kata itu kesalahan bagi dia, kita maafkanlah dia. Maknanya dia nak ayatnya hak ni masih khilaf furun usul, bukan usul. Khilaf benda tak jadi rasa akidah ni bab takwil tak takwil. Maknanya Dr. Zaid pun dia faham tu. Cuma dia ni antara orang yang antara jalur kerah juga. Takwil itu bagi dia tak molek. Hak tu akhta, kesalahan. Tapi tidaklah kesalahan tu siapa perekat jadi tidak ahli sunnah. Dia pun mari contoh. Misalnya Ibn Hajar, ana sebutlah ni jangan kita baca molek ni baru kita itu, kalau tidak jadi sakit jiwa ni. Dia kata contoh ulama seperti Ibn Hajar dan Imam An-Nawawi dan lain-lain yang mempunyai kesalahan dalam masalah akidah. Di ulama kat lah kita tu. Hafiz Ibn Hajar, dia Imam Nawawi mempunyai kesalahan dalam masalah akidah. Tetapi kita mengetahui dengan ilmu yang pasti bahawa itu kesalahan yang muncul daripada ijtihad dia. Mungkin dia orang alim ni. Ni Ibn Hajar ni itu ke dia Asy'ariyah kan. Bila Asy'ariyah dia melibatkan takwil lah, kalau dalam bab orang panggil berkait dengan zat Allah ni. Tu. Mana tangan tu makna kudrat. Gitu. Bagi dia itu kesalahan dalam akidah. Tetapi kita tahu siapa dia Ibn Hajar ni. Siapa dia Imam Nawawi. Hak kita kata salah tu sebenarnya ijtihad dia. Dia takwil firman Allah dan wajaa rabbuk, dia takwil wajaa amru rabbik. Telah datang Tuhan engkau. Dia kata mana Tuhan tak datang gitu. Dia datang tu perintah Tuhan. Dia takwil. Inilah Ibn Hajar dan Imam Nawawi takwil gitu. Di mana letak kesalahan dia? Ada pada takwilannya yang mengatakan bahawa yang datang adalah keputusan Allah ataupun perintah Allah. Sementara Allah mengatakan Tuhanmu yang datang, bukan perintah dia, bukan keputusan dia. Dan itu salah kerana kita wajib meyakini seperti yang Allah kata secara literal tu, bahawa Allah boleh datang dengan sekehendak mahunya. Allah marilah ke mana, ikut dia lah. Tak usah nak tahu dia kata wajah rabbuk dalam Quran sebut telah datang Tuhan kau. Jadi Hafiz Ibn Hajar Imam Nawawi kata datang Tuhan ni mana datang amru rabbik, datang perintah dia, datang keputusan dia lah. Dia kata salah tu kata gitu. Tapi dia kata tak boleh lah. Sebab apa? Ibn Hajar ni Imam Nawawi bukan main, bukan cala-cala orang. Dia ni ahli ijtihad. Walaupun kita nampak salah, kita biar kau tu. Tengok lagi banyak kebaikan dia. Kita tak boleh nak buat salah tu. Maknanya dia ni bukan kata ta'assub lah. Walaupun dia kata salah, tapi kesalahan tu bukanlah siapa mereka mengeluarkan daripada Ahlussunnah. Ni orang panggil furu usul. Tidak usul. Kalau usul nama kita tak khilaf. Kalau khilaf usul jadi kafir. Baik, cuba kita tengok lagi. Baik, walaupun demikian maka kita tetap memaafkannya kerana itu lahir daripada ijtihad. Sebab dia ni ahli ijtihad, dia layak berijtihad. Dan jangan sampai kesalahan itu menjadi pintu untuk mencaci dan mentalih kita nak cemuh dia. Talih. Setengah tu kata macam-macam ke Hafiz Ibn Hajar, kau Imam Abu Hanifah kau. Pada Imam Abu Hanifah lebih tinggi lagi daripada Hafiz Ibn Hajar ni. Jadi kena berhati-hati. Patut lain tu kita bincang untuk sesi akan datang insya-Allah. Jadi rasa kita berhenti setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.